Assalamualaikum, bersama saya Cikgu Fatin dalam sesi Jom Belajar dengan Cikgu Fatin. Sesi hari ini adalah tentang pengaturcaraan strategi penyelesaian masalah. Tapi, saya ingin ingatkan kepada anda semua perkara-perkara yang perlu anda sediakan sebelum kelas kita bermula. Apakah dia? Yang pertama adalah buku teks, kerana buku teks akan menjadi bahan rujukan kita. Dan yang kedua dan ketiga, iaitu pen dan buku nota supaya anda dapat mencatat segala poin yang penting sepanjang kelas kita. Yang keempat adalah rangkaian internet yang stabil. Kenapa saya cakap ini penting? Supaya anda dapat memanfaatkan video saya ni, kelas ni sampai habis. Kenapa saya kata rangkaian internet yang stabil itu penting juga? Kerana ini dan supaya anda dapat memanfaatkan sepenuhnya sesi kita hari ini. Dan yang paling terakhir dan yang paling penting adalah perhatian. Sebelum kelas kita bermula, betulkan niat anda dan tetapkan mindset untuk menimba ilmu bersama Cikgu Fatin hari ini. Okey, wanita ini berkata, pay attention, atau dalam erti kata lainnya, tumpukan perhatian. Tapi, tumpukan perhatian kepada apa? Lepas ini saya akan tunjukkan kepada anda satu video. Walaupun video ini di dalam bahasa Inggeris, tidak mengapa jika anda tidak faham apa maksudnya. Namun, yang paling penting adalah anda lihat dan tumpukan kepada gambaran video tersebut. Okey, jom kita saksikan bersama. So we're in the middle of Pinellas Park, which is a little suburb 10 minutes north of St. Petersburg. Today we're actually going to meet my clients, Jackie and John. They are expecting, the family is growing, and they've been planning to build their dream home for almost 2 years now. I need to get an idea of what the needs are going to be for you guys. I like a big porch. We definitely want to put a fence all the way around the property. For me, being a chef, I do have plans for a garden for the future and where I can use my fresh ingredients. That's telling me that the kitchen's pretty important for you. Yes. So as far as exteriors, the Spanish style is very popular in Florida, so I wanted to show you this house. How about this back deck, but for the front of the home? Oh yeah, I really like this porch. I don't think we could ask for a better example of what we want for the front. What do you think of the front entryway of this home? You can walk straight through the house. I love it. Why don't we take a look at the master suite? Oh, very nice. Very spacious. We definitely like the fans. Definitely a must. But as far as the master bath, I want the toilet to be in its own completely separate room. Let's move on to the kitchen, because I know that's going to be one of the most important rooms. One thing I'm not really a fan of is it's not in full view of. Man, John is very specific on what he wants in his kitchen. I would much rather have the stove and range on the island. These handles on the cabinets are an absolute no-go. These grout lines become increasingly difficult to clean as time goes on. So the pressure is definitely on, but I'm up for the challenge. Look how small the house is. Oh, yeah. Tiny. Yes, it is. 5 of them in there? They have a new addition to the family. We need to get this thing done quickly. Well, we cannot wait to show you what we came up with. You mentioned you want maybe a garden down the road. So we want to situate this on the lot a little bit offset, so this right side of the house here has plenty of side yard and green space for that garden, for the kids, for the dogs. Maybe some outdoor dining here, like a cool sitting area here. Yay! From the entryway, you have your kitchen right here to the right. So, John, when you're in there doing your magic, you can see everything that's going on with the family. 100 days cannot come fast enough. Today is the day we're going to be breaking ground. Grab a shovel, let's do it. For a garden, but we want to expedite that just a little bit, maybe surprise them with something cool. Bell pepper, Yes. be good. Definitely tomatoes. They're definitely essential, that's right. What if we did like some herbs? So these herb boxes are a really cool way to not... Porch. This thing is definitely going to function as extra living space, extra dining space. I think it's amazing. Deep breath, you ready? I am. Welcome home. Oh my God. Oh my God. I walked in and saw the kitchen. The living walls really blew my mind. Okey, selepas kita melihat video tadi, ada beberapa perkara yang kita perlu bincangkan berdasarkan video tadi. Yang pertama, apakah masalah yang anda dapat lihat daripada video tadi? Masalah utama. Ya, betul tu. Masalah yang utama adalah kita dapat lihat pasangan hendak membeli rumah. Okey, sekarang ni kita sudah dapat mengenal pasti apakah masalah daripada video tadi. Kemudian cuba kita senaraikan apakah langkah penyelesaian bagi masalah tersebut. Jadi untuk kita senaraikan langkah-langkah penyelesaian, kita haruslah tengok
ciri-ciri persamaan ataupun ciri-ciri kebiasaannya dalam membeli rumah ataupun keperluan untuk kita membina rumah tersebut. Baiklah, ada dua perkara. Yang pertama adalah wang. Sejumlah wang untuk kita mengupah seseorang untuk membina rumah tersebut. Yang kedua, yang penting sekali adalah tanah. Di mana tempat untuk kita membina rumah tersebut. Jadi kita sudah tahu apakah ciri-ciri persamaan dalam membeli rumah. Tapi, apakah berkaitan video tadi, perkara yang kita telah bincangkan dengan topik kita hari ini? Dan ini telah membawa pada objektif kelas kita hari ini. Dan sesi ini, kita akan fokus kepada yang pertama sahaja, iaitu menerangkan keperluan untuk berstrategi dalam menyelesaikan masalah. Manakala untuk poin 2 dan poin 3 akan dibincangkan dalam sesi yang seterusnya. Okey? Saya harap anda sekarang telah faham apakah perkaitan di antara video tadi yang saya tunjukkan dengan topik kita hari ini. Okey? Okey, sebelum kita masuk pada topik utama kita hari ini, jom kita lihat apakah maksud pengaturcaraan secara umum atau dalam bahasa Inggerisnya lebih dikenali sebagai programming. Pengaturcaraan menurut Wikipedia merupakan suatu kaedah untuk kita memberi arahan ataupun perintah kepada komputer untuk menjalankan sesuatu tugas. Okey, untuk kita mulakan satu pengaturcaraan, kita perlulah mempunyai satu masalah untuk diselesaikan. Untuk kita memberi arahan atau perintah kepada komputer, kita perlulah bercakap ataupun berkomunikasi dengan komputer. Tapi melalui apa? Melalui bahasa mereka, bahasa komputer. Baik, sekarang jom kita saksikan bersama satu video yang akan membincangkan tentang strategi penyelesaian masalah. Okey? Baiklah, selepas kita lihat video tadi, ada beberapa poin penting yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertamanya adalah bagaimana komputer itu berfungsi. Pertama adalah melalui input. Input daripada pengaturcara iaitu kita. Pengaturcara memberi arahan ataupun perintah kepada komputer. Kemudian arahan tersebut akan diproseskan oleh komputer melalui CPU iaitu Central Processing Unit. Dan CPU ni pada masa yang sama dia akan berkomunikasi secara dua hala dengan memori. Kemudian komputer akan mengeluarkan output kepada pengaturcara. Mudah kan? Kemudian kita dapat lihat bagaimana sintaks itu dihasilkan. Sintaks dihasilkan melalui dua cara iaitu penulisan pseudocode dan juga melalui perwakilan algoritma dengan menggunakan carta alih.
Sekarang kita sudah tahu apa strategi dalam menyelesaikan masalah. Jom kita lihat apa pula keperluan untuk kita menyelesaikan masalah secara berstrategi. Setelah melihat video tadi, berapakah teknik yang telah disebut di dalam video tadi? Ya, betul. Ada 4 teknik pemikiran computational. Okey. Dan setiap langkah ini perlulah diikuti adalah dalam turutan. Jadi, kita tidak boleh kita tidak boleh langkau daripada langkah pertama pergi ke langkah ketiga, maupun daripada langkah kita bermula dengan langkah 3 kemudian patah balik ke langkah 2 dan 1. Jadi, fikiran computational ini perlu dilakukan berdasarkan langkah-langkah ini. Langkah pertama adalah teknik leraian.
dalam bahasa Inggeris ni decomposition, iaitu memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil dan terkawal. Kemudian kita sambung dengan pengecaman corak, iaitu pattern recognition. Kita mencari persamaan di antara masalah-masalah yang kita telah pecahkan tadi. Kemudian kita akan lakukan peniskalaan, iaitu abstraction. Kita akan menjana penyelesaian. Kita akan cuba mencari penyelesaian kepada masalah yang dihadapi berdasarkan persamaan yang kita telah kenal pasti. Dan akhir sekali kita akan melakukan algoritma, iaitu algorithm. Kita akan membangunkan penyelesaian itu secara langkah demi langkah. Okey, dalam erti kata mudahnya, kita bayangkan ada satu masalah besar, kemudian kita pecahkan masalah itu kepada beberapa masalah kecil yang lebih terkawal. Selepas kita pecahkan masalah tersebut, kita lihat apa persamaan di antara semua masalah yang kita pecahkan tadi. Selepas tu, kita hasilkan satu jalan penyelesaian secara umumnya untuk menyelesaikan segala masalah. Penyelesaian tersebut akan dibahagikan kepada beberapa langkah supaya mudah untuk kita menghasilkan sintaks yang akan dijadikan sebagai input kepada komputer. Okey? Secara tidak langsung, kita telah capai target objektif kita hari ini. Namun, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ada memberi latihan kepada anda semua supaya anda dapat cuba sendiri dan jawapan bagi setiap soalan ini akan diberikan pada dalam sesi yang seterusnya. Secara kesimpulannya, hari ini kita telah belajar apakah itu pengaturcaraan dan keperluan-keperluan untuk menyelesaikan masalah secara strategi. Baiklah, itu sahaja daripada Cikgu Fatin hari ini. Jika ada sebarang persoalan berkenaan topik ini, sila komen di bawah. Dan jangan lupa juga follow saya di Facebook, YouTube dan Instagram. Bye dan Assalamualaikum.